الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأزواجنا لأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر أسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang berusaha ayahanda pengurusi barisan ahli jawatan kuasa, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama kita berada di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa tuan-tuan, saya bersama dengan tuan-tuan dalam pengisian ruangan yang ada di antara Maghrib dan Isya ini, saya nak berkongsi baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan untuk saya mencakap tuan-tuan yang mendengar. Mudah-mudahan kita berada dalam pelaksanaan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang yang taat. Dalam masa yang sama kita dapat selamatkan diri kita daripada melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang berada dalam lingkungan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan jadi orang selamat. Dan kalaulah kita melanggar peraturan itu dengan melakukan perkara yang Allah murka, takut-takut dan bimbang, jadi orang yang tidak akan selamat. Kerana tuan-tuan, Nabi ingatkan kita, orang Islam ini dia berada dalam lingkungan peraturan yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh melangkaui peraturan, melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak jadi orang yang beriman dan berjaya,
beradalah dalam lingkungan itu. Ada benda yang kita boleh buat, tapi ada batas sempadannya. Sebagaimana hadis yang saya pernah berkongsi baca dengan tuan-tuan malam ini. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dengan sabdanya. Hadis yang pendek tuan-tuan, tapi maknanya sangat besar untuk kita. Kata Nabi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Maksudnya dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang-orang yang kafir. Dunia ini Nabi sebutkan penjara bagi kita orang beriman. Kita nak buat sesuatu ada batasnya. Contoh tuan-tuan yang dekat dengan kita orang beriman, yang beriman dan percaya kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kita ni ada batas waktu, ada masa kita bersukaria, ada masa tibanya waktu sembahyang kena sembahyang. Ini batas waktu yang Allah tetap. Kita tak dapat lari daripada batas waktu itu, dan kita tak boleh nak langgar. Nak meninggalkan sembahyang tak boleh. Kerana apa? Kita ada batas waktu yang tetap bagi diri kita sebagai orang yang beriman. Inilah yang Nabi sebutkan penjara bagi orang yang beriman. Setiap kali kita nak, contohnya orang yang nak musafir, contohnya dia tak boleh meninggalkan sembahyang juga, ada waktu, walaupun ada rukhsah, boleh sembahyang jamak, boleh sembahyang qasar, sembahyang tetap kena sembahyang. Itu batas waktu yang tetap bagi orang yang beriman. Dan disebut oleh para ulama, seandainya manusia orang Islam melanggar setiap peraturan yang menghalang itu, dia akan jatuh dalam kelembah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akibatnya dia akan menyesal sampai bila-bila, khususnya penyesalan yang dia akan hadapi ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut bagi orang-orang kafir, dunia adalah syurga kenikmatan. Kerana dia ada orang tidak beriman, orang kafir ini tiada peraturan yang menghalangnya dari melakukan apa saja yang diingin. Dia nak makan apa pun terpulang bagi diri dia. Dan kita nak makan ada batasnya yang Allah tetapkan. Nak makan benda yang halal lagi baik. Orang yang bukan kafir, dia tidak terikat dengan peraturan ini. Dia boleh makan, nak makan apa saja. Kita nak minum arak tak boleh. Orang kafir, dia tidak ada peraturan nak larang dia. Dan batas-batas tu Allah tetapkan kepada orang yang beriman. Ini benda-benda beginilah. Tujuan apa? Tujuan nak bagi orang Islam ni selamat dunia, selamat pada hari akhirat. Dan dia bagi contoh tuan-tuan. Setiap apa yang kita beli, sama ada makanan, pakaian dan apa saja, mestilah sesuatu yang halal di sisi Islam. Nanti disebut ni peraturan ni lah yang disebut sebagai penjara bagi kita. Nak jaga kita ni jangan terlibat dengan benda yang haram. Hatta makan yang kita nak beli pun pastikan benda tu halal dan sebagainya. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan disebut? Sebab kita orang yang beriman. Tuan disebut sebab kita terikat dengan perkara ini, bagi kita jadi orang Islam, orang yang beriman. Dalam kehidupan ni ada peraturan yang Allah tetapkan bagi kita. Maka kita tidak tetap mau. Kita tetap terikat dengan peraturan, suka atau tak suka. Dia juga terikat dengan peraturan ini. Mesti tunduk dan patuh ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan sebagai dunia, penjara bagi orang-orang yang beriman. Contohnya tuan-tuan, dia disebut oleh para ulama contoh yang lain. Ada seorang wanita yang cantik lalu depan kita. Boleh tak kita melihatnya? Tuan-tuan, disebut kalau orang Islam, dia hanya boleh melihat isterinya saja. Tuan-tuan, dari sudut apa? Pandangan matanya. Dia kena jaga pandangan matanya. Sebab peraturan ni Allah tetapkan bagi kita. Dan disebut kalau orang yang nak ingin cepat kaya, contohnya ada tawaran yang diberikan sekalian dan sekian dan sekian dengan modal begini dan begini. Apa peraturan yang Allah tetapkan? Pastikan yang modal yang kita guna atau pelaburan yang kita nak masuk itu, pelaburan yang patuh pada syarak. Tuan-tuan, ni semua tuan-tuan
Tujuan apa? Nak selamatkan diri kita, nak selamatkan harta kita daripada terjebak benda-benda yang Allah marah, Allah murka. Dan disebut tuan-tuan, antara peraturan yang dekat dengan kita sebagai saya sebut pada awal tadi. Seandainya ketika mana kita makan, terdengar lawangan azan, disebut kita sedar waktu sembahyang dah hampir kepada kita dan masuk waktu sembahyang, bermakna ada tuntutan waktu sembahyang untuk kita lakukan. Dan disebut ni peraturan ni semua yang mengikat kita di dunia yang kita berada ni, peraturan yang mengikat kita agar kita tidak jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Disebut Ibn Qayyim dalam kitabnya Bada'ul Fawaid menyebutkan hadis ini dia ada dua maksud. Yang pertama, orang yang beriman di dunia, maka keimanannya yang kuat dapat menghalangnya dari menurut hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dia tidak akan mudah terpengaruh dengan nafsunya. Yang kedua, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir apabila dibandingkan dengan keadaan atau balasan orang beriman dan orang kafir pada hari akhirat. Dan perbandingan penjara di dunia nak selamatkan kita daripada terjebak dengan benda yang dosa. Tujuan tuan Allah nak bagi syurga pada kita pada hari kiamat. Orang yang berada dalam lingkungan penjara ini, batasan waktu yang Allah, batasan peraturan undang-undang yang Allah tetapkan diikut, pada hari akhirat dia akan jadi orang yang bahagia. Dan orang-orang kafir yang terjebak dengan perkara yang Allah haramkan, walaupun mereka dapat syurga dunia, pada hari akhirat mereka dijanji berita buruk, iaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita orang beriman daripada nerakanya. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi berkata makna hadis ini bahawa setiap orang mukmin dipenjara dan dihalang di dunia ini dari syahwah yang haram dan makruh. Orang yang beriman dituntut untuk melakukan perbuatan ketaatan yang berat. Berat, kita nak sembahyang berat. Tapi kita orang beriman tetap kena sembahyang. Walaupun tuntutan ini berat untuk kita buat. Ramai orang tak mampu nak buat. Orang yang beriman saja yang boleh buat tuntutan yang berat ini. Contoh tuan-tuan. Namun begitu bila dia meninggalkan, maka dia akan berehat. Bila meninggal dunia, dia akan berehat daripada perkara ini. Dan bila mana dah mati, tuntutan ini sudah tidak ada pada diri kita. Dan semua ini akan berubah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, daripada nikmat-nikmat yang berkekalan dan juga kerehatan yang sebenarnya tanpa kekurangan pun pada hari kiamat. Adapun orang kafir, mereka juga memperoleh apa yang mereka lakukan di dunia dalam keadaan sedikit dan kehidupan yang tidak sempurna. Apabila dia meninggal, dia akan diazab buat selama-lamanya dan akan berada dalam kepayahan, kekusahan yang abadi pada hari kiamat. Ini disebut di Imam Nawawi bila mensyarahkan hadis ini. Tuan-tuan, disebut tuan-tuan, kita orang yang beriman walaupun rasa macam susah sikit, kena terikat dengan peraturan, tapi percaya dan yakinlah bahawa peraturan inilah yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Munawi menyebutkan sebuah kisah. Bila mana dengar hadis ini, Nabi sebut ada sebuah kisah daripada para ulama, antara Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ketika mana dia menjadi qadhi di satu tempat. Dia berjalan melalui sebuah pasar. Kemudian bila mana dia sampai kepada satu tempat, ada rombongan orang yang bawa ramai orang yang berkenderaan besar berlalu di hadapan pasar tu. Dan sangat besarlah bagi kita lah, orang bawa kereta besar lalu depan kita dan sebagainya, orang VIP contohnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki Yahudi penjual minyak biji rami sampai depan, pakaiannya kotor dengan minyak dan kelihatan lusuh dan buruk. Dipegang tali unta yang dinaiki oleh kaldai, yang dinaiki baral, yang dinaiki oleh Ibn Hajar. Lalu dia kata, wahai Syekh Islam,
Engkau mendakwa bahawa Nabi kamu berkata, dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir. Lalu bagaimana penjara mana yang kamu duduk sekarang? Ditanya. Dan syurga mana yang aku berada di sekarang? Dia tanya Ibn Hajar. Ya Ibn Hajar, aku jika dibandingkan apa yang Allah janjikan bagiku di akhirat nanti daripada kenikmatan syurga, seakan aku berada di dalam penjara. Manakala engkau pula jika dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan bagi engkau di akhirat, seolah-olah sekarang engkau berada dalam syurga. Disebutkan lelaki Yahudi ini yang berdialog dengan Imam Ibn Hajar ini akhirnya masuk Islam. Anda bertentan. Kerana dia percaya dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang terikat dengan peraturan Allah di dunia pasti dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut tuan-tuan apa peraturan yang telah mengikat kita semua. Dan kita baca hadis Nabi banyak kali kita dengar. Kita ni diikat dengan peraturan yang Allah tetapkan bagi kita. Antaranya tuan-tuan disebut orang yang beriman, peraturan yang Allah tetapkan mesti selamat jiwa dan hartanya. Orang beriman mesti selamatkan jiwanya dan hartanya. Jadi orang yang beriman percaya harta yang Allah beri kepadanya cukup masa, cukup haul, cukup nisab, kena bayar zakat. Orang Islam yang beriman kena rajin bersedekah, kena infak ni entah nak selamatkan harta. Dan orang Islam juga disebut orang yang Muslim mesti selamat lidahnya dan tangannya. Dan orang yang mujahid mesti selamat daripada nafsunya. Barulah disebut orang yang terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Barulah jadi orang yang berjaya. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis dari Fudalah bin Ubaid. Katanya Nabi SAW pernah berucap, pernah berkhutbah dalam Hajjatul Wada'. Nabi menyebutkan, ala ukhbirukum bil mu'min. Maukah aku khabarkan kepada kamu semua ciri-ciri orang-orang yang beriman, orang mukmin. Kata Nabi, man aminahu nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang beriman ini merasa aman, orang lain merasa aman dari gangguannya terhadap harta dan jiwanya. Wal muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Dan orang Islam pula ialah orang yang lain, orang-orang lain merasa selamat daripada gangguan lidahnya dan tangannya. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Wal muhajiru man hajara al khataya wad dhunub. Kata Nabi, orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang ialah orang yang berjuang terhadap hawa nafsunya kerana taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Entah ni empat golongan manusia yang terpenjara di dunia, tapi pada hari akhirat mereka akan bahagia. Entah ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, empat golongan manusia orang yang beriman inilah mukmin, muslim, mujahid dan muhajir. Inilah mereka yang diri mereka terikat dengan peraturan Allah di dunia. Kita semua mudah-mudahan jadi orang yang beriman. Memang kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peraturan. Semua bagi kita, tak terlepas walaupun seorang. Saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kita tidak boleh langgar peraturan itu. Ikatan yang mengikat kita. Barulah kita jadi orang yang selamat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga tuan-tuan, Nabi ingatkan kita dengan sebab dua anggota yang besar yang Allah beri kepada kita. Kalau kita tak jaga dengan baik peraturan yang Allah tetapkan, dengan nikmat dua anggota besar yang Allah beri kepada kita, yang nikmat ni kita guna, yang Allah beri kurniakan kepada kita, kalau tak guna dengan baik, takut-takut dengan nikmat ini menyebabkan kita masuk ke dalam lembah neraka. Sebagaimana hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi SAW pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah.
Nabi pernah ditanya, kebanyakan orang yang dimasukkan ke dalam syurga, siapa yang ramai masuk syurga? Kata Nabi, yang faqala taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang baik akhlaknya. Dan ditanya lagi kepada Nabi, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa as-nar. Ditanya kepada Nabi, siapakah yang ramai masuk dalam neraka? Maka jawab Nabi, al-famu wal faraj. Orang yang terlibat, orang yang melakukan dosa dengan mulut dan kemaluannya. Tuan-tuan, ni benda yang Nabi sebut. Tuan-tuan, kita diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga lidah kita dengan baik, jaga kemaluan kita dengan baik. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan pada hari akhirat. Tuan-tuan, disebut tuan-tuan, antara dosa-dosa yang berkaitan dengan mulut dan kemaluan inilah yang disebut oleh para ulama antara dosa-dosa yang kita semua tahu. Saya yang bercakap tahu dosa ni, tuan-tuan yang mendengar apatah lagi tahu. Antaranya tuan-tuan disebut antara dosa-dosa mulut, mengucapkan ucapan kufur, laknat, mengejek, menipu, mengumpat, mengadu domba, saksi palsu dan sebagainya. Semua ni dosa-dosa mulut yang dilakukan oleh manusia. Dan disebut manakala dosa kemaluan pula disebut antaranya dosa yang melakukan dengan sebab zina, liwat, tidak menjaga aurat di hadapan selain daripada mahramnya seperti isterinya dan sebagainya. Tuan-tuan, ni dosa-dosa daripada kemaluan. Ni benda-benda ni tuan-tuan, dosa-dosa yang sering dilakukan oleh manusia. Tuan-tuan, sama ada kita sedar atau tidak. Tuan-tuan, disebutkan juga tuan-tuan, antara perkara yang mengikat kita semua sebagai orang yang Islam, orang beriman, iaitu dengan harta kita. Kita diikat bila mana Allah bagi harta. Kita diikat dengan peraturan, cukup haul, cukup nisab, kena bayar zakat. Ni peraturan yang Allah tetapkan kita untuk apa? Untuk selamatkan kita dengan harta yang Allah beri. Tuan-tuan, Allah beri harta kepada kita tujuan nak selamatkan kita. Tujuannya Allah bagi, Allah fardukan zakat. Allah suruh kita wajib bersedekah. Tujuan nak selamatkan harta kita. Minta kita berzakat, bersedekah, berinfak dan sebagainya. Tuan-tuan, sebagaimana Nabi pernah menyebutkan hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyebutkan, dan sebuah hadis yang agak panjang tuan-tuan, disebut Nabi ingatkan kita jangan jadi hamba kepada dinar, jangan jadi hamba kepada dirham. Kenapa tuan-tuan? Duit yang kita ada ni tak kekal dengan kita, dia akan habis. Tuan-tuan, tak akan duduk dengan kita selama-lamanya. Satu masa duit yang kita ada, banyak mana kita ada, kalau guna dengan cara yang tidak betul, menyebabkan perkara ini kita akan ditanya. Bahkan benda yang betul pun akan ditanya. Apatah lagi benda yang tak betul dengan duit yang kita guna. Tuan-tuan, disebut orang yang ada duit mencari duit. Banyak mana dicari duit atas dunia. Kalau dia jadi hamba kepada duit itu, dia akan menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis yang Nabi sebutkan, ta'isa abdud dinar. Celakalah hamba dinar, orang yang jadi hamba duit. Hamba dinar, duit emas. Wa abdud dirham. Celakalah bagi orang yang jadi hamba kepada dirham. Wa abdul khamisah. Hamba kepada pakaian yang mahal, pakaian yang dibuat daripada sutra. Tuan-tuan, in u'tiya radiya, bila mana diberi dia akan redha. Wa in lam yu'ta sakhita, bila mana tak dapat, tak diberi, dia akan jadi orang yang marah dan sebagainya. Duit tuan-tuan, ada duit beza. Saya sebut pada bulan yang lalu, kita nak kenal manusia ni. Ada duit lain dia punya cara cakap, tak ada duit lain pula cara cakap. Beza berwatak dengan sebab dapat satu nikmat dengan hilang satu nikmat. Dan ni manusia. Dan disebut oleh Nabi, wa idza syika falan taqasha tuba li 'abdin akhidin bi'inanin farasihi fi sabilillah. Kata Nabi, celakalah dan berugilah ia apabila tertusuk duri, maka ia tidak dapat mengeluarkannya. Sebaliknya, berbahagialah seorang hamba yang memegang kekang kudanya dalam rangka berjihad pada jalan Allah. Ash'at ra'suhu mughbaratan qadamahu.
in kana fil hirasah kana fil hirasah wa in kana fi saqah kana fi saqah in ista'dana lam yu'dhan lah wa in syafa'a lam yusyaffa'. Entah ni disebut oleh Nabi, orang yang berjihad pada jalan Allah walaupun dalam pakaian yang lusuh dan sebagainya, rambut penuh berdebu, berjuang pada jalan Allah, lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjaga, orang yang berjuang, orang yang berada di perbatasan, berjuang pada jalan Allah ini, walaupun susah macam mana pun, dia berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dia akan jadi orang yang mendapat keistimewaan, kedudukan yang tinggi. Sebaliknya orang yang tak keluar berjuang dengan hawa nafsunya, tapi kalah dengan hawa nafsunya, ada nafsu, terikut dengan nafsunya, kan? Ada harta, dibelenggu dengan hartanya, tidak berjuang, tidak infak hartanya pada jalan Allah, dia tidak akan dapat sesuatu syafaat yang akan diberi dengan pinjaman nikmat yang dia pernah dapat di dunia. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa tuan-tuan Nabi ingatkan kita perkara yang perlu kita takut di dunia? Bila mana Allah beri kita harta, tuan-tuan, Allah bagi kita harta, kita kena bimbang dan takut. Harta ni benda yang nikmat yang disebut benda yang paling disukai oleh manusia. Sebagaimana Nabi sebutkan, manusia ni kalau ada satu gunung emas, dia nak lagi satu gunung emas. Ni semua tuan, saya bercakap semua, siapa yang tak nak jadi kaya? Semua orang nak. Tuan, semua orang nak jadi orang yang ada segala-galanya. Tuan, tapi sangat bimbang dan sangat takut bila mana orang cari dunia, cari kekayaan, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, macam hari ni tuan, kita sibuk cari dunia, menyebabkan kita lupa pada hari akhirat. Kerja macam-macam kerja. Saya jumpa baru-baru ni ada 3-4 orang yang saya jumpa. Dulu mungkin 2 tahun lepas sebelum PKP, kerja mungkin 2 atau 3 kerja satu hari. Saya jumpa seorang kerja sehari 5 kerja. Sehari 5 kerja. Sepanjang hari 24 jam tu 5 kerja dia buat. Bayanglah tuan. Pagi kerja pejabat, petang balik bawa kereta, malam pun tak jadi jaga. Pukul 4 pagi bangun dah, bawa jadi tolong angkat barang dekat market, buat turun barang ada lori, tuan. 5 masuk kerja balik, tuan. Dia punya pusingan dia habis kerja. Saya tanya, sembahyang je nak sembahyang, kadang-kadang buat sempurna, kadang-kadang tidak. Benda ni membimbangkan kita, kan? Kita sibuk cari, dapatlah 6-7 ribu sebulan, buat 3-4 kerja. Tapi tuan-tuan, takut tuan-tuan, kita cari dunia tak berada dalam tangan kita, dan takut akhirat kita ketinggalan. Akhirat kita tak buat, akhirat menjadi kita orang yang tertinggal. Dunia dah dapat sikit, akhirat langsung tak dapat. Tuan-tuan, benda yang sangat bimbang dan sangat takut. Sebagaimana tuan-tuan, Nabi ingatkan kita perkara yang perlu kita takut. Allah uji kita dengan harta, Allah uji kita dengan dunia yang sedikit ini, tapi kita lupa pada hari akhirat. Sebagaimana hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, katanya, kharajtu lailatan min al-layali, satu hari aku keluar satu malam, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu wa laysa ma'ahu insan. Nabi tak ada siapa teman Nabi jalan seorang diri. Kata Abu Dzar, fa dhanantu annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahadun. Aku sangka Nabi tak suka orang teman Nabi waktu berjalan waktu malam itu. Kata Abu Dzar, fa ja'altu amshi fi dhillil qamar. Aku berjalan macam menyembunyikan diri, tak nak Nabi tahu, berjalan bawah bayangan bulan, agak jauh dari Nabi. Faltafata fara'ani. Tapi Nabi tahu aku ada di situ. Nabi tahu, Nabi perasan ada orang ikut Nabi, ikut berjalan Nabi, dan Nabi melihat aku. Faqal, maka kata Nabi, man hadha, siapa yang jalan ikut aku ini? Qultu, aku kata, wa Rasulullah, Abu Dzar, aku ni Abu Dzar yang berjalan. Ja'alani Allahu fida'aka, malam ini aku jadi tebusanmu wahai Rasulullah. Kerana dalam gelap pun Nabi tahu siapa yang
yang apa boleh perasan siapa yang ikut Nabi. Maka kata Nabi kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, ta'al. Wahai Abu Dhar, mari dekat dengan aku ni. Kata Abu Dhar, famashaitu ma'u sa'atan, maka aku berjalan dengan laju berapa saat sampai berhampiran dengan Nabi. Faqala, maka kata Nabi, innal mukthirina humul muqillun. Orang-orang yang bersusah payah cari duit, menghimpunkan harta sebanyak mungkin di dunia, mereka pada hari akhir humul muqilluna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat mereka jadi orang yang sedikit, orang yang miskin pada hari kiamat. Kata Nabi, illa, kecuali man a'tahu Allahu khairan, kecuali orang yang Allah beri dia harta dengan banyak, dia guna harta itu dengan cara yang baik. Tuan-tuan, fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yadayhi wa wara'ahu wa amila fihi khaira. Hidup dengan duit, kiri, kanan, depan, belakang, atau makan dengan duit, tidur dengan duit, tuan-tuan. Banyak duit dia ada, tapi duit yang dia ada itu digunakan dengan perkara yang baik. Tuan-tuan, ini disebut oleh Nabi, orang yang kaya, orang yang ada duit, tapi tidak lupa pada hari akhirat. Pada hari akhirat dia akan dapat juga kebaikan. Tuan-tuan, kita ni benda yang kita sangat takut, kita cari dunia, sembahyang kita tinggal, tuan-tuan. Ketinggalan pada hari akhirat, benda yang menakutkan kita. Dan disebut, tuan-tuan, orang yang ada harta tak bayar zakat contohnya. Ini orang-orang yang lupa untuk melakukan kebaikan dengan harta yang dia ada. Tuan-tuan, pada hari akhirat jadi orang yang dibelenggu lehernya, tengkuknya dengan harta yang disimpan tak bayar zakat. Tuan-tuan, ni benda-benda yang disebut oleh Nabi SAW untuk ingatan saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengarnya. Kenapa, tuan-tuan? Kita semua ni diikat dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya kita orang yang beriman kena percaya dan yakin, dan kita kena muhasabah agar kita ni mesti berada dalam lingkungan peraturan itu. Tidak boleh keluar daripada peraturan orang Islam. Bila mana dah masuk Islam, kita dipaksa untuk ikut Islam. Dan kita tidak boleh meninggalkan agama Islam yang terkandung peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh melanggar peraturan itu, tuan-tuan. Barulah kita jadi orang yang selamat. Dan disebut, tuan-tuan, peraturan yang Allah tetap pada kita ini, semua perkara yang kita buat tertakluk kepada jajahan takluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita tak boleh nak berlepas diri. Kenapa, tuan-tuan? Semua perkara yang kita buat di dunia terikat dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yang bercakap akan dihisap dengan apa yang saya cakap. Tuan-tuan yang mendengar akan dihisap dengan telinga tuan-tuan yang mendengar. Setiap butir bicara kita akan ditanya. Setiap nikmat yang Allah beri, semuanya akan ditanya. Tuan-tuan, buat emak diri kita, orang miskin ke orang kaya ke orang yang ada harta, orang yang tak ada harta, semuanya akan ditanya. Ini adalah peraturan yang Allah tetap di dunia. Jadi, tuan-tuan, antara kesimpulan intipati kepada perbincangan beberapa hadis Nabi ini, yang pertama, tuan-tuan, disebut tentang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dan percaya, tuan-tuan, beriman dan peganglah teguh dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selamat. Yang kedua, tuan-tuan, Allah jadikan kita dilingkungi dengan peraturan ini, tujuan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk kita orang yang beriman, nak dapat kesenangan pada hari kiamat. Tuan-tuan, hakikat ni yang benar untuk kita yang beriman. Kita, tuan, beradalah dalam peraturan Allah. Terimalah Islam ini seluruhnya. Jangan ambil Islam ni sikit-sikit, tuan-tuan. Ambil yang kita mahu, tinggal apa yang kita tak mahu. Tuan-tuan, Islam ni semua benda yang Allah tetapkan untuk kita kena ikut, tuan-tuan. Kena orang Islam ini, tuan-tuan, cari Islam macam mana? Cari Islam, cari agama ni waktu hidup, waktu mula nak hidup cari agama, cari orang untuk lahir anak, cari orang Islam, cari orang untuk tahnik anak dia, belah mulut anak dia. Bila mati baru nak cari orang Islam. Bila hidup tak cari, bila mula hidup cari. Pertengahan hidup tu tak cari, nak nikah baru cari orang. Nanti kita punya ambil setengah saja, setengah lagi kita tinggal. Tuan, takut-takut kita keluar daripada peraturan itu. Berikutnya, tuan, nak kahwin cari orang agama. Nak mati baru cari orang agama. Selain daripada itu, tuan, takkan tiga benda ni kita nak ambil. Yang lain kita tinggal. Takut dan bimbang
kita telah melanggar peraturan yang Allah tetapkan. Penjara bagi orang-orang Islam ialah peraturan yang Allah tetapkan atas kita orang Islam. Ya tuan-tuan. Dan disebutkan juga tuan-tuan, bukan setakat diri kita terikat dengan peraturan, benda yang Allah beri dengan kita juga ada peraturannya. Contoh tuan-tuan, harta yang kita miliki juga terikat dengan peraturan. Semua benda lah yang Allah beri kepada kita, semua diikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Hatta benda yang paling kecil yang kita ada, semuanya juga akan dipertanggungjawabkan, ada peraturan yang mengikatnya. Tuan-tuan, yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, disebut berpada-padalah, berhati-hatilah dengan harta yang kita miliki. Tuan-tuan, berhati-hatilah dengan harta yang kita miliki, kerana harta juga terikat dengan peraturan. Contohnya tuan-tuan, ada harta bayar zakat, ada harta bersedekah, ada harta selesaikan hutang kita sebelum kita mati. Tuan-tuan, ni benda-benda yang hak harta yang ada atas diri kita. Kena ingat, ramai orang yang masih lalai dan alpa dari bayar zakat. Ramai di kalangan kita yang ada harta, mampu bayar hutang tapi tak bayar hutang. Dan akhirnya dibelenggu dengan hutang, akhirnya sengaja tak bayar hutang dan sebagainya. Hidupnya jadi bermasalah ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan ni hak harta yang diikat, yang mengikat kita semua. Dan yang terakhir tuan-tuan, disebut nak cari harta, carilah dengan cara yang halal lagi baik. Ikutlah benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, harta ni bagaimana disebut oleh para ulama, yang halal akan dihitung, dihisab, yang haram akan diazab. Tuan-tuan ni sangat takut dan sangat bimbang. Kerana apa tuan-tuan? Orang yang tak ikut perintah Allah, cari harta dengan cara yang salah, belanja cara salah juga akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Yang terakhir antara dibatinya, sebelum kita tangguhkan majlis ini, disebut orang yang banyak harta di dunia, berawaslah, berhati-hatilah dengan hartanya. Dan apa tuan-tuan, disebut juga oleh para ulama, harta itulah menjadi semak samun kita pada hari kiamat kalau kita tidak mengurusnya dengan baik. Dan apa tuan-tuan, harta yang Allah beri kepada kita, paling kecil yang kita dapat hingga benda yang besar kita dapat dengan nikmat dunia ini, semuanya akan dihitung dan ditanya. Itulah penjara bagi orang yang beriman. Beradalah dalam penjara itu, dalam sempadan peraturan yang telah Allah tetapkan, barulah pada hari kiamat kita percaya dan beriman, kita akan selamat. Hatta hina kullu hin wa nastaudi'ukumullah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu atas kekurangan diri saya mohon maaf, mohon ampun jika terkasar bahasa, terkhilaf bicara, yang salah minta diperbetulkan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وندمنا